Babu ma jaa aina yada'u ar-rajul wajhahu idza sajada. Situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa aina yada'u ar-rajulu wajhahu idza sajada. Bab datang berkenaan dengan orang lelaki yang semayang tu, di mana dia akan letak mukanya di ketika dia sujud, apabila dia sujud. Haddatsana Qutaibah haddatsana Hafs bin Ghiyath an al-Hajjaj an Abi Ishaq qala qultu lil Bara' ibn Azib aina kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yada'u wajhahu idza sajada. Riwayat daripada Abi Ishaq, dia kata, saya kata, yakni saya tanya kepada Bara' bin Azib, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam letak mukanya apabila dia sujud. Faqala, jawab kata Bara' bin Azib, baina kaffaihi, yakni kana yada'u wajhahu baina kaffaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam letak mukanya ketika sujud di antara dua tapak tangan. Dalam bab dulu kita dah baca Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a kaffaihi hazwa mankibaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam letak mukanya di sejajar dengan kedua bahu. Jadi agak bercanggah dua hadis ni, dan ulama muhaddisin dan fuqaha mujtahidin mereka selaraskan dua maksud yang bercanggah ni, dan mereka ambil kesimpulan daripada dua hadis, dan mereka kata dalam riwayat lain ada sebut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat takbir, ada riwayat menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan ketika takbir sejajar dengan bahu, dan juga ada hadis yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika angkat takbir, mula-mula takbiratul ihram, ada juga angkat tangan sampai kat cuping telinga, hujung ibu jari hampir dengan cuping telinga. Ada macam ni, ada juga sejajar dengan bahu sekat ni. Jadi di situ ada dua riwayat beza mula angkat takbir, dan juga ketika sujud ni pun ada dua riwayat berbeza. Satu letak muka di antara dua tapak tangan, satu lagi tangan letak sejajar dengan bahu ketika sujud. Jadi ulama buat kesimpulan daripada keempat riwayat tadi, dan mereka kata kalaulah orang tu mula sembahyang dia angkat takbiratul ula, angkat dengan cara ibu jari hampir dengan cuping telinga, jadi orang tu ketika sujud muka dia akan letak di antara dua tapak tangan. Kalaulah orang tu mula sembahyang takbiratul ihram, tangan angkat sejajar dengan bahu,
Ketika sujud pun akan letak di situ, maknanya tangan akan ada dekat bahu. Jadi itulah kesimpulan diambil daripada muhaddisin dan juga diselaraskan dua hadis bercanggah dengan cara itu. Jadi boleh wal kullu jaizun wa sabitun, kesemua cara harus kita buat dan ada sabit dengan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil babi an Wa'il ibn Hujr wa Abi Humaid, semakna dengan hadis bab ni. Masih ada lagi riwayat daripada Wa'il bin Hujr dan juga Abi Humaid. Hadisul Bara'i hadisun hasanun gharibun huwa alladhi ikhtarahu ba'du ahli al-ilmi an takuna yarahu qariban min udhunayhi. Ia adalah perkara yang memilih ia oleh setengah ulama, iaitu kedua tangan ketika sujud ia ada hampir dengan kedua telinganya. Jadi ini berdasarkan hadis kita baca sani. Babu ma jaa fi sujudi ala sab'ati a'dha'in. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan sujud di atas 7 anggota. Maknanya ketika sujud ni mesti kena 7 anggota ni. Haddatsana Qutaibah haddatsana Bikr bin Mudhar an Ibn al-Hadi an Muhammad ibn Ibrahim an Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas an al-Abbas ibn Abdul Muttalib أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Riwayat daripada Abbas bin Abdul Muttalib, sesungguhnya dia dengar, Abbas dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, "Idza sajadal 'abdu", apabila hamba sujud, sajada ma'ahu sab'atu arabin, dia sujud bersamanya, bersama abd hamba 7 anggota. Jadi jika hamba sujud turut sujud bersama 7 anggota, iaitu wajhuhu, mukanya, wa kaffahu, 2 tapak tangannya, dah 3, wa rukbatahu, dan kedua lutut, 5, wa qadamahu, dan juga tapak kaki, ujung kaki. Jadi 7 anggota ni ketika hamba sujud turut sujud bersama, maksudnya kerana sujud di atas 7 anggota sani, barulah kira sah dan juga sempurna sujud. Qala wa fil babi an Ibn Abbas wa Abi Hurairah wa Jabir wa Abi Sa'id. Qala Abu Isa hadithul Abbas hadithun hasanun sahihun wa alayhi al-amalu inda ahli al-ilmi. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atas 7 anggota, wala yakuffa sya'rahu ay sya'ra ra'sihi, dan tidak menghimpun rambutnya, wala
siyabahu, dan juga tidak menghimpunkan kainnya. Jadi maksudnya ketika sujud takut rambut kena dengan tempat sujud tu, himpun rambut, dan juga ketika rukuk takut kain tu terkena bawah, himpun masuk celah lutut dan sebagainya. Jadi cara-cara seperti itu dilarang. Jadi hikmah larang begitu. Ulama nyatakan apabila idza rafa'a thawbahu wa sya'rahu an mubasyarat ardi ashbahal mutakabbirin. Mereka kata apabila orang tu angkat kain dia, rambut dia daripada menyentuh dengan bumi, itu merupakan dia tu, amalan dia tu, cara seperti itu dianggap satu amalan mutakabbirin, orang-orang sombong. Jadi sebab tu ketika ruku sujud, lepaskan, biarkan keadaan sedia ada, tidak boleh kalut dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Dan ulama dah pun ittifaq, kalaulah seseorang lakukan amalan-amalan yang tidak diizin buat ketika rukuk dan sujud, ulama dah pun ittifaq semayang dia tidak batal, tapi dianggap tidak baik perbuatan itu dalam sembahyang. Dan ada satu riwayat daripada Imam Hasan Basri, orang melakukan amalan seperti itu, wujubul i'adah, wajib dia sembahyang semula. Jadi di sisi Hasan Basri, buat amalan itu kiranya batal sembahyang, tapi di sisi kebanyakan ulama tidak batal sembahyang. Qala Abu Isa, hadza hadithun hasanun sahihun, babu ma jaa fit tajafi fis sujudi. Bab datang berkenaan dengan tajafi, merenggangkan ketika sujud. Maksudnya ketika sujud ni siku, lengan tidak boleh rapat dengan lambung, dan juga tidak boleh letak di tempat sujud tu, siku tu, maknanya kena angkat dan kena buka biar jauh sikit lengan tangan tu dengan lambung. Jadi itulah maksud tajafi, merenggangkan ketika sujud. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Abu Khalid al-Ahmar عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أكرم الخزاعي عن أبيه قال كنت مع أبي بالقاع من نمرة riwayat daripada Abdullah bin Akram Al-Khuzai, dia kata saya berada bersama dengan ayahku, yaitu Akram Al-Khuzai, bil qa'i, di suatu tanah lapang, min Namirata, dari pada Namirah, di tempat bernama Namirah. Famarrat rakbatun, ketika itu lalu satu rombongan yang berkenderaan, maknanya faiza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli, di situ terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berdiri sembahyang. Qala Akram Al-Khuzai kata, fakuntu anzuru, aku sedang melihat ketika itu, ila ufratai ibtaihi, kepada putihnya pada kedua ketiak Rasulullah SAW idza sajada, apabila Rasulullah SAW sujud, wa ara bayadahu, dan saya dapat lihat putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu menyatakan cara Rasulullah SAW ketika sujud ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam jauhkan, renggangkan kedua tangan, kedua lengan tangan tu jauh daripada dua lambung. Jadi cara sujud seperti itu tidak ada perselisihan di kalangan a'immah mujtahidin. Qala wa fil babi an ibn Abbas wa ibn Buhainata wa Jabirin wa Ahmar ibn Jaz'in wa Maimunata wa Abi Humaidin wa Abi Usaidin wa Abi Mas'udin wa Sahl ibn Sa'din wa Muhammad ibn Maslamata wal Bara ibn Azibin wa Adi ibn Amirata wa Aisyata. Qala Abu Isa hadithu Abdullah ibn Aqrama hadithun hasanun la na'rifuhu illa min hadith Dawud ibn Qais wa la yu'rafu li Abdullah ibn Aqrama عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. Jadi semakna dengan hadis bab ni masih ada lagi riwayat-riwayat daripada nama-nama rawi tersebut dalam wafil bab tu. Dan Imam Tirmizi kata hadis ni hadis hasan, hadis Abdullah bin Aqram tu hadis hasan, dan kami tidak mengenali hadis tu melainkan daripada hadis Dawud bin Qais yang riwayat daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Aqram Sani, dan juga tidak dikenali bagi Abdullah bin Aqram yang riwayat daripada Nabi SAW selain daripada hadis ni. Wal amalu alaihi inda ahli ilmi, dan ulama beramal menurut hadis ni. Wa Ahmar bin Jaz'in hadha rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahmar bin Jaz' yang rawi sebut dalam wafil bab tu, dia tu adalah seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahu hadithun wahidun, dia mempunyai satu hadis, maksudnya dia ada riwayat daripada Rasulullah SAW satu hadis. Wa Abdullah ibn Arqam az-Zuhri katibu Abi Bakr as-Siddiq. Abdullah bin Arqam az-Zuhri, dia tu adalah hadis Abdullah bin Aqram, iaitu hadis bab yang kita mula baca bawah tajuk bab tu. Dia tu Abdullah bin Arqam tu, dia kira dia tu kerani Abu Bakar As-Siddiq. Wa Abdullah bin Aqram Al-Khuzai, Abdullah bin Aqram Al-Khuzai. Jadi ada beza Abdullah bin Arqam Az-Zuhri dengan Abdullah bin Aqram Al-Khuzai. Abdullah bin Aqram Al-Khuzai innama yu'rafu lahu hadzal hadithu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya dikenali baginya hadis ini riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fil i'tidali fi sujudi, bab ini menceritakan berkenaan dengan i'tidal, tamakninah, lurus ketika sujud.
حدثنا هناد أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sajada ahadukum falyatadil." Apabila salah seorang daripada kamu apabila dia sujud, falyatadil ay falyasfal yatawassat, maka hendaklah dia tu i'tidal, maksudnya sederhana di antara iftirash dan qabd. Maksudnya ketika sujud tu letak dua tapak tangan atas bumi dan juga angkat kedua siku jauh daripada dua lambung dan juga perut tu biar tidak rapat dengan paha. Jadi cara seperti itu dinamakan i'tidal fi sujud, lurus ataupun sederhana. Cara di antara iftirash dan qabd iaitu letak dua tangan di atas bumi, angkat dua siku jauh daripada dua lambung, dan pula perut tu biar renggang dengan paha. Tidak kata perut tu rapat dengan paha, siku rapat dengan lambung, lepas tu siku letak di atas tempat sujud, di atas jadah. Jadi cara-cara itu panggil iftirash dan juga qabd. Jadi dua cara itu mahunya dua antara dua cara sani, seperti mana cara tersebut tadi. Wala yaftarish zira'ihi iftirash al-kalbi, jangan menghamparkan kedua lengannya seperti mana anjing tu menderung di atas tanah. Jadi bila anjing dia duduk, siku dia letak di atas bumi. Jadi jangan buat cara tu, siku tangan tu angkat dan jauhkan lengan tangan daripada lambung, paha biar jauh dengan perut. Qala wa fil babi an Abdurrahman ibn Shiblin wal Bara'i wa Anasin wa Abi Humaidin wa Aisyata. Qala Abu Isa hadithu Jabirin hadithun hasanun sahihun wal amalu alayhi inda ahli ilmi yakhtaruna al-i'tidala fi sujudi wa yakrahuna al-iftirasha kaftirashi sab'i. Beramal menurut hadis ni, di sisi ulama mereka memilih menyukai i'tidal ketika sujud, dan mereka tidak suka iftirash, menghampar tangan seperti mana sabu' binatang buas tu hampar tangan dia. Jadi jangan sujud seperti mana cara binatang buas tu duduk. Haddatsana Muhammad bin Ghailana akhbarana Abu Dawud akhbarana Syu'batu an Qatadah qala sami'tu Anasan yaqulu. Qatadah kata, saya dengar Anas kata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'tadilu fis sujudi, i'tadilu fis sujud ay kunu mutawassitina bainal iftirashi wal qabdi. Hendaklah kamu i'tidal ketika sujud, wala yabsutanna ahadukum zira'ihi, dan jangan salah seorang daripada kamu
membentangkan kedua lengannya ketika sembahyang bastal kalbi seperti bentangan anjing. Jadi jangan tangan tu, siku tu rapat dengan tempat sujud sejadah. Itu cara duduk anjing, binatang buas, tidak cara sujud bagi seseorang sembahyang. Qala Abu Isa hadza hadithun hasanun sahihun. Babu ma jaa fi wad'il yadaini wa nasbil qadamaini fi sujudi. Ketika sujud, letak dua tangan, dan juga dua tangan maksud di sini kedua tapak tangan, wa nasbil qadamaini, dan juga menegak kaki ketika sujud, menegak diri di atas jari-jari. Maksudnya jari-jari menghadap, hujung jari itu menghadap ke arah kiblat, bukan kata kaki itu pakai letak begitu, tidak berdiri dan tidak menghadap hujung jari itu ke arah kiblat, tidak macam tu. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana al-Mu'alla bin Usaid akhbarana Wahib an Muhammad bin Ajlan an Muhammad bin Ibrahim an Amir bin Sa'd an abihi. Riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biwad'il yadaini wa nasbil qadamaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah supaya letak kedua tangan, letak kedua tangan maksudnya wal muradu wad'uhuma hiza'al mankibaini atau hiza'al wajhaini yastaqbilu bihimal qiblah. Maksud wad'ul yadain di sini letak kedua tangan, kedua tapak tangan tu sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan muka, dan hujung-hujung jari menghadap ke arah kiblat. Wa nasbil qadamaini, dan menegak kedua tapak kaki itu. Qala Abdullah wa qala al-Mu'alla akhbarana Hamad bin Mas'adata an Muhammad bin Ajlan an Muhammad bin Ibrahim an Amir bin Sa'd anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biwad'il yadaini فذكر نحوه أي نحو الحديث المتقدم ولم يذكر فيه, dan tidak menyebut padanya pada sanadnya an abihi, kalimah an abihi tidak sebut, maksudnya an Amir bin Sa'd anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara, begitu tanpa menyebut an nabi itu. Jadi yang tidak sebut an abihi sani itu dikira mursal sahabi. قال أبو عيسى وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد
عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونسب القدمين مرسل maksudnya an Amir bin Sa'd anna an-nabiyya, di situ antara Amir dan Nabi SAW ada menggugurkan Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak sebut an abihi, jadi hadis dikira mursal. Wahada, dan ini maksudnya mursal ni asahhu, terlebih rajih, asahu ay arjahu, min hadis Wahib, daripada hadis Wahib, yaitu hadisul tadi di bawah tajuk. Hadis Wahib tu, kalau kita tengok hadis tu musnad, maknanya sanad bersambung, mausul. Yang ni gugur an abihi, tidak disebut nama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tu. Jadi hadis kira mursal sahabi. Jadi ini mursal ni terlebih rajih daripada hadis Wahib, hadis mausul itu. Jadi maksudnya tidak semestinya sanad bersambung itu terlebih rajih daripada mursal sahabi. Maksud di sini walaupun tidak disebut nama sahabat jadi mursal sahabi, tapi kiranya hadis mursal ni ada sanad-sanad banyak mengikuti sanad hadis tu. Jadi dengan cara tu Imam Tirmizi dia tarjih hadis mursal ni lebih daripada hadis mausul tadi. Wa huwa allazi ajma'a alaihi ahlul ilmi wa ikhtaruhu, dan ia adalah perkara yang ijma' oleh ulama, dan ulama memilih kan ia. Qala wa fil babi an Anas حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن الحكم نحوه أي بمعناه. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام في الركوع والسجود. Bab ini berkenaan dengan karahiyah, makruh imam tu yubadir, tergopoh gapah ketika rukuk dan sujud. Ya? Kenapa? Ya? Tak faham? Tinggal baca hadis apa? Ada? Ya. Babu ma jaa fi iqamati sulbi idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi war ruku'i. Bab ini datang berkenaan dengan iqamatus sulb, meluruskan tulang belakang. Idza rafa'a ra'sahu, apabila
angkat kepalanya daripada sujud dan rukuk. Haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Musa akhbarana ibn al-Mubarak akhbarana Syu'bah anil Hakami an Abdurrahman bin Abi Layla anil Bara ibn Azib qala كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. Riwayat daripada Bara bin Azib, dia kata adalah semayang Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk dan apabila beliau angkat kepalanya daripada rukuk, wa idza sajada, dan apabila dia sujud, wa idza rafa'a ra'sahu, dan apabila dia angkat kepalanya minas sujudi, daripada sujud, qariban minas sawa'i, hampir sama. Jadi maksudnya hadis ini menunjukkan i'tidal Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan itu hampir sama lama, dan itu menunjukkan tama'ninah dalam i'tidal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan rukuk, sujud, keadaan dia bangkit daripada rukuk dan juga bangkit daripada sujud ni, semuanya Rasulullah SAW lakukan dengan i'tidal dan juga tama'ninah. Qala wa fil babi an Anas haddatsana Muhammad bin Bashar akhbarana Muhammad bin Ja'far akhbarana Syu'bah 'anil Hakami nahwahu أي نحو الحديث المتقدم. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام في الركوع والسجود. Bab ini datang berkenaan dengan makruh tergupuh gapah imam tu jika rukuk dan sujud. Jadi maksudnya imam lakukan rukuk dan sujud tidak i'tidal dan tidak ada tama'ninah. Haddatsana Bundarun haddatsana Abdurrahman bin Mahdi akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Abdullah bin Yazid qala حدثنا البراء وهو غير كذوب. Abdullah bin Yazid kata, Bara menceritakan kepada kami, dan dia tu, Bara tu bukan orang yang bohong. Ghairu kadzub ay ghairu kadzibin. Jadi Bara bin Azib ni memang dia tu seorang sahabat. Dengan sahabat ni tidak boleh dikatakan kadzib, pembohong dan sebagainya. Jadi ghairu kadzub maksudnya di sini nak menyatakan sahabat Bara bin Azib ni adal siqah. As-sahabatu kulluhum adul la yahtajuna ila tazkiyah. Tidak berhajat, tidak perlu nak menyucikan mereka tu. Memang sahabat-sahabat ni dikira siqah, yang dipercayai, yang jauhi diri daripada dosa-dosa dan juga kefasikan. Qala, Bara kata, kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila kami sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, maka
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya daripada rukuk. Lam yahni ay lam yasni rajulun mina zahrahu, tidak ada seorang lelaki pun daripada kami yang lam yahni, tidak meluruskan zahrahu, punggungnya, maksudnya tidak melipat punggung, maksudnya betul straight punggung dengan kepala, tidak kata duk lipat, duk bongkak, tidak. Hatta yasjuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, barulah fanasjuda, kami akan sujud. Qala wa fil babi an Anas wa Muawiyah wa Ibni Mas'adah sahibil juyush. Ibnu Mas'adah ni yang mempunyai pasukan. Wa Abi Hurairah qala Abu Isa hadithul bara'i hadithun hasanun sahihun wa bihi yaqulu ahlul ilmi inna man khalfal imami innama yatba'una al-imama fima yasna'u. Sesungguhnya orang yang ada di belakang imam sepatutnya mereka tu mengikuti imam fima yasna'u, pada perbuatan-perbuatan imam lakukan. Wala yarka'una illa ba'da ruku'ihi, maksudnya apa imam tu buat ikut serta sama, jangan ketinggalan lewat daripada imam, buat sama, ikut selalu. Wala yarka'una illa ba'da ruku'ihi, cuma mereka tidak boleh rukuk malaikan setelah rukuknya imam, maksudnya biar betul-betul imam tu dah pergi rukuk barulah makmum ikut. Wala yarfa'una illa ba'da raf'ihi, dan juga mereka tidak boleh mengangkat daripada rukuk tu illa ba'da raf'ihi, malaikan setelah imam tu mengangkat kepalanya. Jadi daripada sini dapati bagi makmum ni tidak harus, tidak sah dia tu buat amalan sembahyang, gerak-geri sembahyang tu, dia walaupun dia kena ikut serta dengan imam, tapi dalam rukuk dan juga sujud mereka kena tunggu biar imam rukuk dulu, sujud dulu, barulah ikut makmum tu rukuk. Jadi daripada situ dapati bagi makmum mereka tidak boleh mendahulukan imam dan juga tidak boleh buat bersama serentak dengan imam. Rukuk sujud ni biar imam dulu, kemudian baru ikut. Babu ma jaa fi karahiyati al-iqa'i baina as-sajdataini. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan karahiyah, makruh iqa' di antara dua sujud. Iqa' maksudnya
duduk dengan cara papan punggung tu letak atas bumi, kemudian tegakkan dua betis tu, akak lutut tu, dan tangan pula letak dua tangan tu di atas bumi. Itu merupakan dengan cara duduk anjing. Jadi ketika sujud tak boleh duduk cara tu. Jadi cara seperti itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Ubaidullah bin Musa akhbarana Israil an Abi Ishaq an al-Harith an Ali qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ali. Riwayat daripada Sayyidina Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada beliau, Sayyidina Ali kata, Rasulullah SAW bersabda padaku, ya Ali, wahai Ali, uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, aku menyukai bagi engkau apa sahaja aku menyukai bagi diri, wa akrahu laka ma akrahu li nafsi, dan aku membenci bagi pihak engkau apa sahaja aku membenci bagi diri aku. Maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menyatakan mahabbah, kasih sayang di antara dia dan Sayyidina Ali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqi baina sajdataini, jangan engkau duduk di antara dua sujud. Wala tuqi, jangan duduk cara iqa', cara seperti tadi, letak papan punggung di atas bumi, di atas jada, kemudian angkat lutut, lepas tu tangan pula tungkat di atas tanah, di atas jadah. Jadi cara seperti itu menyerupai dengan cara duduk anjing. Itu sebab tidak dibenarkan duduk cara seperti itu ketika semayang. Babun fi rukhsati fil iqa'i. Bab ini berkenaan dengan keharusan iqa'. Jadi dalam bab sani ada sebut berkenaan dengan cara duduk iqa'. Di sini pula ada rukhsah, keharusan boleh duduk cara iqa' itu. Jadi dua cara bercanggah dengan hadis bab yang kita dah baca sani dengan akan baca ni. Haddatsana Yahya bin Musa akhbarana Abdul Razzaq akhbarana ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Tausan yaqulu. Abu Zubair memberitahu padaku, kata Ibn Jurayj, dia Abu Zubair telah pun dengar Taus kata, qulna li Ibn Abbasin fil iqa'i 'ala al-qadamaini, kami tanya, kami kata pada Ibn Abbas berkenaan dengan iqa' di atas dua tapak tangan tu. Qala hiya as-sunnatu, ia iqa' itu merupakan amalan sunnah. Faqulna, maka kami kata,
inna lanarahu jafa'an birrajuli qala hiya sunnatu nabiyyikum sesungguhnya kami lihat ia jafa'an birrajulin. Jafa' mana perangai kasar dengan seorang lelaki. Jafa' wal jafa'u ghalazut tab'i, perangai kasar. Watar kusilati wal birri, meninggalkan hubungan silaturahim dan kebaikan. Qala hiya sunnatu nabiyyikum, Ibn Abbas kata itu adalah sunnah perjalanan Nabi kamu. Jadi bahagian pertama, qulna li Ibn Abbas fil iqa' ala al-qadamaini, itu merupakan sunnah. Jadi maksudnya dalam hadis tadi ada larang daripada iqa'. Dalam riwayat ini pula ada mengharuskan iqa'. Jadi agak bercanggah dua hadis tu, dan ulama muhaddisin bagi tahu iqa' ni diambil dua makna. Ada dua makna. Pertama, makna tu yang dah cerita tu, yang duduk menyerupai dengan anjing tu. Yang satu lagi, iqa' ni ay yaj'ala ilyatayhi 'alal 'aqibaini bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dengan cara meletakkan dua papan punggung tu di atas dua tumit. Itu satu makna. Jadi maksud yang larang dalam hadis pertama, karahiyatil iqa' baina sajdatain tu, maksud yang tidak suka, tidak benar tu adalah cara pertama, iaitu duduk dengan cara letak dua punggung, dua papan punggung di atas bumi, kemudian angkat dua lutut, dua betis, dan tangan pula letak di atas bumi. Itu cara tu menyerupai dengan cara duduk anjing. Jadi yang larang dalam hadis tadi itu cara duduk seperti itu, dilarang. Yang harus di sini kata boleh ni, itu maksud yang kedua, iaitu jadikan dua papan punggung tu di atas dua tumit di antara dua sujud. Itu harus boleh buat.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإقعاء بأسا. Setengah ulama memegang dengan hadis ni daripada sahabat Nabi SAW. Maksudnya mereka menganggap tidak mengapa iqaat tu. Jadi maksudnya boleh di antara dua sujud tu duduk di atas dua tumit. Wa huwa qawlu ba'di ahli Makkah min ahli al-fiqh wal ilmi, dan itu adalah pendapat penduduk Makkah dari kalangan ulama fiqh dan juga ilmu ulama yang mempunyai ilmu. Wa aktsaru ahli ilmi yakrahuna al-iqa'a baina sajdataini, dan kebanyakan ulama yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, mereka tidak menyukai iqa'a baina sajdatain, cara duduk iqa'a di antara dua sujud tu. Jadi maksudnya ke pak imam mereka tidak suka dianggap makruh duduk di antara dua sujud ni, duduk di atas tumit, maknanya papan punggung letak di atas tumit. Jadi ada pernah saya tengok dalam YouTube, ada seorang ustaz mengajar cara semayang. Dia suruh duduk di antara dua sujud ni dengan cara tu iqa'a, iaitu papan punggung letak di atas dua tumit. Jadi memang ada keharusan duduk cara tu daripada hadis yang kedua yang harus ni. Tapi kajian daripada imam-imam mereka tidak setuju, tidak galakkan duduk dengan cara tu. Jadi dalam Muwatta Imam Malik, riwayat daripada Ibnu Umar, di situ ada penjelasan laisa bisunnatihi. Jadi dalam riwayat Ibnu Umar tu kata itu cara tidak sunnah, walaupun harus, walaupun boleh duduk gitu, tapi itu tidak cara selalunya Rasulullah SAW lakukan. Disebabkan yang riwayat tadi jadi maksudnya di kalangan sahabat sendiri pun ada khilaf tentang cara duduk di antara dua sujud tsani. InsyaAllah sambung yang potongan hadis yang dalam hadis rukhsah fil iq'a' ni, faqulna inna lanarahu jafa'an birrajuli qala hiya sunnatu nabiyikum. Itu nanti minggu lain kita baca Sunan Tirmizi itu, saya akan bagi penjelasan tentang itu. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah.